Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini untuk sambungan sesi yang kelima untuk daurah Mukhtasar Fusul dan juga Wazaif Syahrul Ramadan. Jadi insyaAllah hari ini kita akan sambung semula pengisian untuk kedua-dua matan ni. Jadi sebelum kita mulakan, kita buka dulu majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Kalau buang masa, anda menjemput Al-Fadil Ustaz untuk memulakan sesi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan pengajian As-Sirah An-Nabawiyah Al-Athirah, mengambil ilmu daripada seorang tokoh yang sangat berwibawa di dalam lapangan ini, iaitulah Al-Hafidhu Al-Mufassirul Mu'arrikhu Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah. Seterusnya tajuk berkenaan dengan Bai'atul Aqabatis Saniyah, Bai'ah Al-Aqabah yang kedua. Kita masih lagi di dalam rangkap dakwah Nabi SAW di Mekah, terutamanya rangkap selepas Nabi SAW pulang daripada mukjizat besar istiwa Al-Isra' wal Mi'raj, yang mana Nabi SAW berjiwa besar mengenali dirinya yang telah diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala di langit tinggi, bahawa dia adalah Sayyidus Saqalain, penghulu manusia dan jin. Bahkan dia adalah Imamul Masyriqaini wa Imamul Maghribain. Dia adalah ketua kepada penduduk bumi dan juga ketua kepada penduduk langit. Maka ringanlah apa yang dihadapi oleh Nabi SAW di tanah gersang Mekah dan di semenanjung tanah Arab ini. Maka Nabi kita SAW meneruskan dakwahnya di musim haji, bertemu dengan kabilah-kabilah Arab, dan Nabi SAW akhir sekalinya dipertemukan Allah dengan dua kabilah yang bakal membawa obor Islam, iaitulah Aus dan Khazraj.
daripada penghuni tanah Yasrib. Dan kemudiannya, itulah tanah yang bergelar Al-Madinatul Munawwarah. Bermula dengan Bai'atul Aqabah Al-Ula, dikenali sebagai Bai'atul Nisa. Bai'ah yang menghimpunkan beberapa anak muda daripada Khazraj terutamanya. Pulang mereka membawa Islam ke bumi Madinah. Kemudian mereka datang semula untuk berbai'ah. Kali ini ialah Bai'atul Dam, bai'ah darah. Bai'ah yang ingin membawa pulang Nabi SAW ke tanah Madinah, mempertahankan Nabi SAW sebagaimana dipertahankan kaum keluarga dan harta benda sendiri. Wa kasural Islamu bil Madinati wa zahar. Maka makin ramailah, berkembanglah Islam di Madinah dan muncul, menyerlah. Summa raja'a Mus'ab bin Umair ila Makkah. Mus'ab bin Umair yang dihantar Nabi SAW untuk mengajar Quran dan juga berdakwah, pulang pada tahun itu. Wawafal mausima zalikal ama khalqun katsirun minal ansar. Maka mengunjungi musim iaitulah musim haji pada tahun itu oleh sehimpun ramai daripada kumpulan ansar minal muslimin wal musyrikin. Ada yang dah masuk Islam, ada yang masih lagi syirik. Wa za'imul qaumi al-Bara ibnu Ma'rur radhiyallahu anhu. Rombongan Madinah pada tahun itu dipimpin oleh seorang Ansar yang bernama Al-Bara. Falamma kanat Lailatul Aqabah as-sulusul awwalu minha tasallala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasatun wa sab'una rajulan wa imra'atan. Apabila berlakulah malam yang telah dijanjikan di tempat yang dijanjikan, iaitulah di Aqabah. Aqabah sebagaimana yang saya sebut sebelum ini, iaitulah di hujung Mina. Bermula daripada Jamarat Ula, Wusta, kemudian Aqabah. Iaitulah sempadan Mina ke Mekah. Di sana mencuri masuk bertemu Nabi SAW oleh 63 orang di kalangan Ansar. Berlaku di waktu malam. Bilangan mereka ialah 73 lelaki, 2 perempuan. Fabaya'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khifyatan min qaumihim wa min kuffari Makkah. Mereka berbai'ah, berjanji setia dengan Nabi SAW secara senyap-senyap. Tidak diketahui oleh kaum mereka dan tidak diketahui oleh kaum kufar Makkah. Ala an yamna'uhu mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum. Bai'ah kali ini lain daripada bai'ah yang pertama, yang merupakan bai'ah Islam, bai'ah akidah, tauhid, tidak berlakunya syirik, dan bai'ah akhlak dan amalan mulia. Kali ini bai'ah jihad, bai'ah nusrah, bai'ah memberi kemenangan dan pertolongan kepada Nabi SAW. Bai'ah man'ah, bai'ah mempertahankan Nabi SAW. Ala ayyamna'uh,
supaya mempertahankan Nabi SAW daripada gangguan musuh, mimma yamna'una minhu nisa'ahum wa abna'ahum, sebagaimana mereka mempertahankan isteri dan anak-anak daripada serangan musuh. Fakana awwalu man bay'ahu lailata idzin al-Bara' ibn Ma'rur. Orang yang pertama berbai'ah pada malam itu ketua mereka sendiri, iaitu Al-Bara'. Wa kanat lahu al-yadul bayda' iz akkada al-aqda wa badara ilaih. Jadi dia pada malam itu punya tangan putih, maksudnya berjasa besar. Jika mana dia mempertegaskan perjanjian dan dia yang mendahuluinya. Wa hadara al-Abbasu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muwassiqan muakkidan lil bai'ah. Hadir sama dalam bai'ah ini ialah bapa saudara Nabi SAW, Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Dia minta supaya perjanjian ini, bai'ah kesetiaan ini mestilah dipertegaskan. Jangan main-main. Dia datang mewakili keluarga Nabi SAW yang selama ini, walaupun ramai yang belum masuk Islam, tetapi Nabi SAW masih lagi terjaga dan terpelihara. Dia datang muwathiqan muakkidah, minta supaya diperteguhkan, minta supaya dipertegaskan. Maksudnya jika sekiranya tidak bersungguh dan tidak mampu untuk mempertahankan Nabi SAW, maka janganlah ambil. Kerana Nabi masih ada keluarga dan Nabi masih ada pertahanan dan kekuatan di Mekah. Ma'a annahu kana ba'du ala dini qaumi. Sedangkan dia masa itu masih lagi berada dalam agama kaumnya, iaitulah masih lagi musyrik. Diketahui bahawa Al-Abbas akhirnya masuk Islam, walaupun tidak berhijrah dengan izin Nabi SAW. Dia tidak berhijrah sehinggalah pembukaan kota Mekah, dan dialah yang menyambut Nabi SAW di malam pembukaan Mekah. Dan dengan jasa Al-Abbas lah Abu Sufyan masuk Islam pada malam itu, dan dengan jasa Al-Abbas juga Mekah dibuka dengan suluh, dengan damai, tanpa peperangan. Dan dia menyertai peperangan pertama dengan Nabi SAW selepasnya, iaitulah peperangan Hunain. Al-Abbas menyertai bai'ah ini sebagai saksi. Wakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum tilkal lailata isnatai asyara naqiba. Nabi memilih di kalangan Ansar pada malam itu 12 orang ketua, 12 orang naqib, ketua kumpulan. Maksudnya Ansar dipecahkan kepada 12 kelompok. Ini mengambil sunnah Nabi Musa alaihissalam ketika mendidik dan memimpin Bani Israel, isnai asyara naqiba. Tis'atan minal Khazraj wa minal Ausi salasatun. 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus. Khazraj lebih ramai. Wal mar'atani. Selain daripada 12 ini, ada tambahan 2 orang perempuan, iaitulah Ummu Aimarah, Nusaibah bintu Ka'ab bin Amr, wa Asma bintu Amr ibnu Adi ibnu Nabi. 2 orang perempuan, yang pertama nama Nusaibah, yang kedua nama Asma. Falamma tammat hadhihi al-bai'ah ista'zanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yamilu ala ahli al-aqabah. Apabila selesai
bai'ah janji setia ini, mereka minta izin daripada Nabi SAW untuk menarik dan untuk berdakwah kepada penghuni Aqabah. Maksudnya mereka yang sedang bermabit di Mina, di Aqabah secara khususnya. Jadi mereka ni semangat pula. Bila siap bai'ah tadi berlaku secara senyap-senyap. Tidak diketahui oleh kaum mereka sendiri dan tidak diketahui pun oleh kufar Quraisy. Tapi bila lepas bai'ah, mereka semangat pula. Mereka kata kita nak ajak dan kita nak galakkan mereka yang ada di Mina ini untuk menyertai sama. Falam ya'zan lahum fi dhalik. Ini cerdik Nabi kita SAW, dia tak izin. Dia kata biarlah dulu, bina kekuatan kita dulu. Bal azina lil muslimina ba'daha min ahli Makkah fil hijrati ila Madinah. Sebaliknya apa yang diizinkan Nabi SAW selepas daripada bai'ah ini ialah orang Islam di kalangan penduduk Mekah bolehlah berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi pilih jalan hijrah, berpindah ke Madinah. Fabadaran nasu ila dhalik, maka berlomba-lomba dan bercepat-cepatlah orang ramai, maksudnya orang Islam di Mekah, untuk berhijrah. Fakana awwalu man kharaja ila al-Madinati min ahli Makkah Abu Salamah ibnu Abdul Asad huwa wa imra'atuhu Ummu Salamah. Antara yang paling awal keluar ialah seorang sahabat namanya Abu Salamah. Dia dan isterinya Ummu Salamah. Abu Salamah suami kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah akhirnya adalah isteri Nabi SAW selepas kematian Abu Salamah. Abu Salamah dikatakan bahawa di antara orang miskin, keluarga susah, cedera di Mekah. Bila diizinkan hijrah, dia di antara yang paling awal berhijrah. Dan dikatakan dia di antara jenazah pertama yang disembahyangkan Nabi SAW dengan syariat sembahyang jenazah 4 takbir itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Nabi SAW berdoa ke atas jenazah Abu Salamah dengan doa yang dibaca. Sehingga sahabat-sahabat yang turut sama bersembahyang jenazah kepada Abu Salamah semua bercita-cita untuk menjadi jenazah pada hari itu. Kerana sangat berkenan dengan apa yang didoakan Nabi SAW kepada jenazah Abu Salamah. Fahtubisat dunah. Tetapi apa yang berlakunya, Abu Salamah keluar seorang-seorang dulu. Ummu Salamah tersangkut. Wa muni'at sanatan minal lihaqibi. Setahun dia tersangkut. Kemudian barulah dia terlepas dan dia bertemu dengan suaminya. Wahila bainaha wa baina waladiha. Jadi dia tak boleh keluar. Abu Salamah bawa anak-anak je. Isteri apatah ada masalah dengan keluarga, lepas tahun baru sampai. Sebab itulah Ummu Salamah apabila dikahwini Nabi SAW selepas kematian Abu Salamah punya ramai anak. Tersohorlah di antara anaknya nama Umar ibnu Abi Salamah. Dia yang dalam Sahih Bukhari ada hadis dia makan di hidangan Nabi SAW. Lalu tangannya keliling hidangan, nak pilih, tak tahu nak pilih hak mana. Lalu Nabi SAW bersabda kepadanya, iaitulah Umar ibn Abi Salamah, anak tiri Nabi SAW, ya ghulam, samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Ini hadis adab makan. Hadis ini mulia dari riwayat anak kepada Ummu Salamah.
anak kepada Abu Salamah, anak tiri Nabi SAW. Nabi kata, wahai budak, makan dengan nama Allah, Bismillah, makan dengan tangan kanan, dan makan daripada yang dekat-dekat dulu. Itu waladiha, antara anak Ummu Salamah. Summa kharajat ba'da sanati biwaladiha ilal Madinah. Selepas tahun barulah dia bawa anak-anak dia ke Madinah. Wa syayya'aha Utsman bin Abi Talhah. Dan dia dilepaskan oleh Utsman bin Abi Talhah, diucap selamat tinggal. Summa kharajan nasu arsala. Kemudian ramai lagi lah keluar berpuak-puak, yatba'u ba'duhum ba'dha. Sebahagian mengiringi sebahagian yang lain. Hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tajuk yang seterusnya iaitulah peristiwa penting hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Aliun radhiyallahu anhuma. Aqama bi amrihi lahuma wa illa man i'taqalahu al-musyrikuuna kurha. Jadi yang ada di Mekah ketika itu hanyalah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Ali. Dua-dua itu duduk di Mekah dengan perintah Nabi SAW. Nabi belum izinkan keduanya berhijrah sebagaimana walai. Wa illa, dan cuma kalau ada lagi, iaitulah mereka yang ditahan oleh musyrikin dengan paksaan. Waqad a'adda Abu Bakrin radhiyallahu anhu jihazahu wa jihaza Rasulullah SAW. Ini luar biasa Abu Bakar As-Siddiq. Dia cuba membaca benda yang bakal berlaku. Walaupun Nabi tak beritahu apa-apa, tapi dia telah bersiap. Dia telah membuat persiapannya. Ini kesungguhan dan jujurnya dia, ikhlasnya dia dengan Nabi SAW. Dia buat persiapan untuk dia dan dia juga mempersiapkan untuk Nabi SAW. Walaupun tak ada satu petanda pun daripada Nabi SAW bahawa ia akan berhijrah bersama Nabi, tetapi itulah harapannya. Muntaziran hatta ya'zana Allah Ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fil khuruj. Menunggu izin Allah kepada Rasulnya untuk keluar. Ini patut kita tahulah tentang fiqhul hijrah. Hijrah ada fiqh dia. Tidak dibenarkan hijrah tanpa izin. Sahabat-sahabat mendapat izin Nabi SAW. Nabi sendiri kena dapat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hijrah dia bukan kisah lari daripada perjuangan. Dia bukan kisah takut dan pengecut. Dia adalah tugasan. Dia adalah resolusi, keputusan yang diambil. Dia adalah wahyu. Dia adalah syariat. Sebab itulah kita tahu apa yang berlaku kepada seorang Nabi yang ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana berhijrah sebelum daripada masanya. Iaitulah Nabi Allah Yunus alaihissalam. Dalam Quran menyebut wasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut iz nada wa huwa maqhum. Sabarlah engkau wahai Muhammad dengan hukum ketentuan Tuhanmu. Jangan jadi seperti Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Walaupun Nabi kita SAW melarang kita daripada mencela Yunus dan daripada menganggap bahawa kita lebih baik daripada Yunus. Bahkan Nabi kata, la taqulu anni khairun min Yunus. Jangan sekali-kali kamu berkata aku lebih baik daripada Yunus. Yunus ada situasi dia tersendirilah. Ada jatuh dalam tersilap sebagaimana Nabi Adam jatuh dalam tersilap, sebagaimana Nabi Musa jatuh dalam kesilapan. Itu kesilapan-kesilapan Nabi-Nabi yang dimaafkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi Nabi tidak berhijrah sebelum diizinkan. Walamma kanat lailatun hammal musyrikuna bil fathi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa arsadu 'ala al-babi aqwaman idza kharaja alaihim qatalu. Sehinggalah betul-betul berlaku di satu malam kaum musyrikin mahu menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meletakkan pengintip-pengintip di hadapan pintu Nabi SAW. Kalau Nabi keluar, qataluh, mereka akan bunuh. Walamma kharaja alaihim, lam yarahu minhum ahadun. Apabila Nabi keluar, tak ada seorang pun di kalangan mereka yang melihat Nabi SAW. Tuhan butakan mereka daripada melihat Nabi kita SAW keluar daripada rumahnya. Summa khalasa ila baiti Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Jadi Nabi mencuri keluar ataupun terlepas keluar ke rumah Abu Bakar. Fa kharaja min khawkhatin fi dari Abi Bakrin lailah. Jadi dua orang ni keluar daripada pintu kecil di rumah Abu Bakar pada waktu malam. Dia tak keluar daripada pintu besar. Wa qad istajara Abdullah ibn Uraiqid. Tengok. Siapan Abu Bakar terlalu jauh sebenarnya. Dia telah cari seorang Badawi yang sangat tangkas, yang sangat handal, pahlawan padang pasir. Yang boleh merentas padang pasir walaupun di jalan sukat, walaupun di jalan-jalan yang tidak ada petanda, dia tidak akan sesat. Seorang yang jarang-jarang ada kepandaian seumpamanya lah. Dia Badawi daripada satu kabilah namanya Bani Dail. Namanya Abdullah ibn Uraiqid. Masih lagi kafir. Tapi bekerja dengan Abu Bakar. Abu Bakar bayar dengan bayaran mahal kepadanya. Wa kana hadiyan khirita. Dia ni hadi. Maksudnya petunjuk. Guide. Khirit. Ini bijak. Terlalu cerdik. Tangkas di padang pasir. Mahiran bidalalati ila ardil Madinah. Untuk pergi ke Madinah, dia paling pandai. Wa aminahu ala zalik. Dan Abu Bakar dan Nabi SAW telah beri aman kepadanya. Maksudnya, minta kesetiaannya. Ma'annahu kana ala dini qawm. Walaupun dia masih lagi musyrik. Wasallama ilaihi rahilaitihima. Tengok tu. Siapan kedua Abu Bakar ialah rahilah. Ini pun bukan sebarangan juga persiapan. Abu Bakar telah beli rahilatain. 2 ekor unta yang kuat berjalan di padang pasir. Orang Arab dia kata al-ibilu mi'atun laisa bainaha rahilah. Unta mungkin 100, tapi nak cari seekor rahilah, iaitulah unta yang boleh dibawa berjalan, itu mungkin tak bertemu. Ialah unta banyak, unta susu, unta daging. Ini unta rahilah, unta untuk kenderaan. Bukan semua unta boleh naik atas belakang lah. Kita kalau tak pandai naik unta, kita naik belakang unta, unta naik belakang kita pula. Ini backing. Unta ada sa'bun, ada zalul. Ada yang payah untuk ditunggang, ada yang memang dia bersedia untuk tunggang. Ini penternak unta tahulah pilih unta. Wasallama ilaihi rahilatayhima. Jadi Nabi dan Abu Bakar dah serah kepada Abdullah bin Uraiqid ini 2 ekor unta yang lasak berjalan jauh kepada keduanya untuk jaga, untuk pelihara dulu. Wa wa'adahu fi bi'ghara Hira ba'da salas. Jadi Nabi kata lepas 3 hari, 3 malam kau datanglah dengan 2 unta ini, ambil kami di Gua Saur.
falamma hasala fil ghar amma Allahu ala Quraisyin khabarahuma falam yadru aina dhahaba. Jadi apabila kedua orang ini duduk di gua, Allah butakan kepada Quraisy berita keduanya. Ini pun strategi Nabi SAW. Nabi ambil persiapannya. Nabi pergi ke gua dulu, gua Saud. Sedangkan untuk pergi ke Madinah, tidak perlulah pergi ke gua itu. Gua itu pula ke arah selatan, Madinah ke utara. Jadi Quraisy tak tahu ke mana kedua ini pergi. Wa kana Amir bin Fuhairah yurih alaihima ghanaman li Abi Bakr. Kemudian ada satu lagi persiapan Abu Bakar, iaitulah budaknya nama Amir bin Fuhairah. Ini ditugaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk bawa kambing biri-biri dia, bawa ke waktu petang ke Gua Saud untuk Nabi SAW dan Abu Bakar mendapat susu. Wa kanat Asma ibnatu Abi Bakrin tahmilu lahum azada ilal ghar. Kemudian satu lagi persiapan Abu Bakar, iaitulah anak perempuannya Asma yang tidak boleh dianggap akan terlibat sama dengan peristiwa besar ini, dilibatkan oleh Abu Bakar. Ini kisah macam Nabi Musa alaihissalam yang Tuhan melibatkan waqalat li ukhtihi kusih, ibu Musa terlibat, kakak perempuannya terlibat. Ini pun anak Abu Bakar, Asma, tahmilu lahu mazada ilal ghar, bawa bekalan ke gua. Wa kana Abdullah ibn Ubay ibn Abi Bakrin yatasamma'u ma yuqalu bi Makkah. Kemudian ada satu lagi watak dalam peristiwa hijrah ini yang tidak patut kita abaikan, iaitulah Abdullah ibn Abi Bakrin. Ini anak lelaki Abu Bakar. Kerjanya apa? Yatasamma'u ma yuqalu bi Makkah. Dia mencuri dengar apa yang menjadi percakapan orang di Mekah. Summa yazhabu ilaihima bidzalika yahtarizani minhu. Kemudian dia bawa berita ini jumpa Abu Bakar dan Nabi SAW. Wa ja'al musyrikuna fi talabihima ila Saud. Kaum musyrikin habis tempat dah. Akhirnya mereka sampai juga ke gua. Ini hebat jugalah. Nabi bersungguh, mereka pun bersungguh juga. Mereka pergi ke tempat yang mereka sendiri pun taklah beri harapan besar. Tapi apa salah mereka kata pergi ke Gua Saud. Wa ma hunaka minal amakin hatta innahum marru ala babil ghar. Dan apa yang di sana daripada tempat-tempatnya. Dan betul-betul mereka dah lalu di depan pintu gua. Wahazat aqdamuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Dan berbetulan tapak kaki mereka dengan tubuh Nabi dan Abu Bakar. Wa ammallahu alaihim babal ghar. Tetapi Tuhan butakan mata mereka daripada menjenguk pintu gua. Ini peristiwa mutawatir. Dan ini puncak hijrah sebenarnya kerana Quran mengabadikan peristiwa. Saya kata dulu di antara sumber sirah ialah Al-Quran itu sendiri. Fadzalika ta'wilu qawlihi subhanahu wa ta'ala illa tansuruh faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain. Jika sekiranya kamu tidak mahu memberi pertolongan kepada Nabi SAW. Sebab itulah pelajaran terbesar daripada hijrah ialah nusrah, memberi menang dan memberi bantuan, sokongan kepada Nabi SAW. Ini di antara hukukul Mustafa SAW. Hak yang mesti diserah umat kepada Nabi SAW. Iaitulah nusrah. Kita biasa dengar mahabbah, kasih. Itu kasih adalah hak Nabi yang Nabi tuntut daripada umat supaya mengasihinya. Hak Nabi juga iman, beriman kepadanya. Tapi
Antara hak Nabi yang mesti ditunaikan umat ialah nusrah, memenangkan Nabi SAW. Sama ada ketika Nabi hidup ataupun selepas kematiannya. Dengan memenangkan agama dan syariatnya, sunnah dan juga perjuangannya. Jika kamu tidak memenangkan Nabi SAW, maka Tuhan boleh memenangkannya. Tuhan kata dia terlalu kuat untuk memenangkan Nabi SAW. Pernah Tuhan memenangkan dengan keesaannya. Iz akhrajahu alladhina kafaru saniyasnain. Ketika orang kafir menghalau Nabi keluar sehingga Nabi hanya nombor 2 daripada 2 orang. Abu Bakar dan Nabi SAW. Iz huma fil ghar. Ketika berdua ini dalam gua. Iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Ketika Nabi menenangkan kawannya. Tengok, ini pun ayat kelebihan Abu Bakar. Satu-satunya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar sahib, teman Nabi. Dalam Quran, ini akuan Tuhan bahawa Abu Bakar adalah sahib, adalah teman Nabi SAW. La tahzan. Engkau, wahai Abu Bakar, jangan sedih. Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Dalam hadis yang sahih, hadis hijrah, perawinya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang jarang meriwayatkan hadis. Tapi peristiwa hijrah ada beberapa hadis daripada mulut Abu Bakar. Abu Bakar kata, Nabi berkata kepadanya, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Jangan engkau sangka bahawa kita berdua di sini. Allah yang ketiga. Ini ma'iyah. Ma'iyah ini dalam ilmu tafsir dipanggil al-ma'iyatul khassah. Kebersamaan istimewa. Sebab Tuhan ada bersama juga yang lain. Tapi al-ma'iyatul ammah. Kebersamaan umum. Yang milik semua orang. Tapi ini ma'iyatul khassah. Fa'anzalallahu sakinatahu alaih. Maka Tuhan turunkan ketenangan langit kepadanya. Wa'ayyadahu bijunudin lam tarawha. Tuhan dokong Nabi SAW, perteguhkannya dengan bala tentera yang kamu tidak mampu melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladina kafaru sufla. Dan Tuhan tetapkan bahawa kalimah kekufuran itu rendah. Walaupun nampak gah, ramai, hebat. Wa kalimatullah yal uliya. Sedang kalimah Allah jugalah yang tertinggi. Wallahu azizun hakim. Tuhan Maha Perkasa. Tidak boleh ditewaskan. Tetapi dia hakim. Dia bijaksana. Dia menentukan bilakah dan ketika manakah kemenangan dan kemuliaan itu berlaku. Wa dzalika anna Abu Bakrin radhiyallahu anhu li shiddati hirsihi baka hina marral musyrikun. Yang demikian itu kerana Abu Bakar. Dia kata bahawa Abu Bakar kerana syiddati hirsih, kerana terlalu bersungguh dia, terlalu menjaga Nabi SAW. Dia menangis ketika kaum musyrikin melintasi. Faqala ya Rasulullah, law anna ahadahum nazara mawdi'a qadamaihi la ra'ana. Dia kata, wahai Rasulullah, kalau seorang mereka tengok tempat kaki, tengok kaki dia je, dia akan nampaklah kita. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu ya Aba Bakrin ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau menyangka kita berdua di sini, tapi Allah lah yang ketiga. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Walamma kana ba'da salas. Selepas 3 hari, ja'ahuma ibnu Uraiqitin birrahilataini farakibahuma. Datang kepada Abu Bakar dan Nabi SAW, Abdullah ibn Uraiqit, membawa 2 ekor unta tadi. Lalu Nabi dan Abu Bakar menunggannya. Wa ardafa Abu Bakrin Amirah ibn Fuhairah.
Abu Bakar sendiri ada pembonceng. Dia bonceng di atas untanya Amir bin Fuhairah. Jadi perjalanan ini 4 orang lah. Nabi SAW, Abu Bakar, Abdullah ibn Uraiqid, dan juga Amir bin Fuhairah. Wasalad dili amamahuma ala rahilatihi. Jadi yang mengepalai perjalanan ini ialah Dili. Dili ialah Abdullah ibn Uraiqid daripada kabilah Dil. Ini Badawi. Waja'alat Quraisyun liman ja'a biwahidin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin radhiyallahu anhu mi'atan minal ibil. Quraisy dia letakkan satu harga siapa yang datang bawa datang Abu Bakar, Muhammad 100 ekor unta. Bawa datang hidup ataupun mati kita bayar upah 100 ekor unta. Falamma marru bihayy Mudlij basara bihim Suraqah ibnu Malik ibni Ju'sham. Jadi berlaku satu peristiwa yang terkenal, yang masyhur dalam peristiwa hijrah, iaitulah peristiwa di antara Nabi SAW dengan Suraqah Al-Mudliji daripada kabilah Bani Mudlij, perkampungan Mudlij. Jadi Suraqah dia nampak Nabi SAW. Warakiba Jawadah. Dia pun naik Jawad. Jawad ialah kuda. Satu jenis kuda pecut, laju. Wasara fi talabihim. Dia berjalan laju menuntut dan mendekati Nabi SAW. Falamma qaruba minhum, apabila hampir dia dengan rombongan Nabi SAW, wa sami'a qira'atan Nabi SAW wa Abu Bakrin yuksirul iltifat, sehingga dia dapat dengar bacaan Nabi SAW. Mungkin Nabi baca Quran atau sembahyang. Abu Bakar pula selalu mengintai ke belakang. Bakar tak senang duduk. Dia adalah pengawas ataupun penjaga keselamatan Nabi SAW. Hadaran ala Rasulullah SAW. Nampak sangat. Dia berjaga-jaga mengawasi Nabi SAW. Wahwa sallallahu alaihi wasallam la yaltafit. Nabi pula tak pandang-pandang ke belakang. Nabi pakai terus tenang. Faqala Abu Bakr, ya Rasulullah, hadha Suraqah ibnu Malik qad rahaqana. Dia kata, Abu Bakar, dia kenal sungguh cam dia. Dia kata, wahai Rasulullah, ini Suraqah bin Malik, penghulu Bani Midlij. Dia dah kejar kita. Fada'a alaihi Rasulullah SAW fasakhat yada farasihi fil ard. Nabi berdoa laknat buruk kepada Suraqah, lalu 2 kaki depan kuda dia terpelusuk dalam tanah. Wa qala qad alimtu anna alladhi asabani bidu'aikuma. Lalu Suraqah kata, aku tahu bahawa yang menimpa aku ini dengan sebab doa kamu berdua. Fad'u wallaha li. Maka kamu berdua itulah berdoa li, untuk aku, jangan alayya. Doa baiklah. Walakuma alayya an aruddan nasa ankum. Janji aku kepada kamu, untuk kamu di atas aku, maknanya faedah kamunya, apa yang aku kena tanggungnya, iaitulah aku kena pulangkan orang daripada kamu. Maksudnya aku akan lindung kau daripada diganggu oleh orang ataupun pemburu engkau. Fada'a lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'uqtiqa. Lalu Nabi doakan, lalu dia dilepaskan daripada tersempit di bumi, di tanah. Wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaktuba lahu kitabah. Dia minta
supaya Nabi tulis kepadanya satu surat. Fakatabalahu Abu Bakrin fi adim. Abu Bakar menulis dalam satu adim. Adim ialah kulit yang belulang. Ni kertas orang dululah, belulang. Wa raja'a yaqulu linnas qad kufitum ma hahuna. Jadi dia pulang kepada orang ramai. Dia kata, kamu tak perlu buat apa-apa di sini. Maksudnya aku jamin bahawa Muhammad tidak ada di sini. Dia melindungi Nabi SAW. Dengan sebab perjanjiannya dengan Nabi SAW. Waqad ja'a musliman 'ama hajjatul wada'. Dalam peristiwa Hajjatul Wada' ada pertemuan dia dengan Nabi SAW. Dia masuk Islam. Dia dah datang haji ketika Nabi SAW haji bersama lebih daripada 100,000 orang sahabat ketika itu. Dan kebanyakan sahabat jadi sahabat dengan sebab hari itu. Pertemuan pertama mereka dengan Nabi SAW. Antaranya Surakah ini. Kabilahnya dah masuk Islam. Wa dafa'a ila Rasulillah SAW al-kitab alladhi katabalah. Katanya dalam peristiwa ini, dia serah surat yang pernah ditulis oleh Nabi SAW. Wa wafa lahu Rasulullah SAW bima wa'ada. Dan Nabi tunaikan apa yang Nabi janjikan. Wa huwa lidzalika ahlun, dan dia layak. Tengok, lain sikit apa yang ditahqiqkan oleh Ibnu Katsir. Ini bagus kita baca Ibnu Katsir lah. Sedangkan kisah Surakah ini yang masyhur bahawa Nabi SAW janjikan kepadanya gelang emas di tangan Kisra. Lalu betul-betul dia dapat dalam pemerintahan Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tahun 17 Hijrah ataupun tahun 17 Hijrah ketika Sayyidina Umar membuka kota Kisra, kota Parsi, lalu menyerah kepadanya gelang emas yang dijanjikan Nabi SAW kepadanya. Tetapi kalau tengok kitab Ibnu Katsir ini, perjanjiannya ialah untuk Nabi SAW beri kepadanya habuan apabila menang, dan Nabi sendiri yang beri kepadanya. Mungkin unta, mungkin kambing biri-biri, diserahkan kepadanya sebagai balasan. Dengan sebab dia dulu cari nyawa Nabi SAW, cari tubuh Nabi itu ialah untuk dapat 100 ekor unta. Nabi kata, kalau kamu nak 100 ekor unta, aku boleh berilah. Seolah-olah macam itulah. Lalu dia betul-betul dapat pada Hajjatul Wada'. Wa mara Rasulullah SAW fi masirihi dzalika bi khaymatai ummi Ma'bad. Ada satu lagi peristiwa. Ini pun patut kita lanjutkan bacaan, ya. Disebut di sini ringkas sangat. Iaitulah peristiwa di perkhemahan Ummu Ma'bad. Sampai hari ini, jalan di antara Mekah dan Madinah ini ada satu perkampungan. Orang panggil Qaryatu Ummi Ma'bad. Kampung Ummi Ma'bad. Ummu Ma'bad ialah seorang nenek tua yang kebetulan ada di khemah. Suaminya Abu Ma'bad pergi memburu cari makanan. Nabi SAW singgah di khemah Ummu Ma'bad kerana lapar. Kerana kebulu, tak ada makanan dan tak ada susu. Dia minta Ummu Ma'bad supaya terimanya sebagai tamu. Tapi Ummu Ma'bad kata kebetulan sungguh kemarau panjang dan dia tak ada makanan. Dia sendiri pun lapar. Nabi kata, tak ada ke kambing biri-biri untuk aku perah? Dia kata tak ada. Cuma dia tunjuk di belakang rumah dia, di tepi khemah dia, ada satu kambing yang terlalu kurus, betina terlalu kurus. Nabi minta izin untuk perah, lalu keluar susu yang sangat banyak. Penuh bekas Abu Bakar, penuh bekas Ummu Ma'bad. Dan Nabi SAW tinggalkan dia. Apabila datang Abu Ma'bad, Abu Ma'bad terkejut. Tengok susu banyak. Dia kata, macam mana kau ada makanan yang banyak di rumah, sedangkan aku tak ada apa yang boleh aku bawa pulang kepada engkau. Lalu diceritakan siapakah yang datang. Iaitulah Nabi kita SAW. Sehingga hari ini, dalam ilmu
Asy-Syama'ilun Nabawiyah, ilmu sifat Nabi SAW. Di antara sifat Nabi yang paling sempurna yang pernah diceritakan kepada kita ialah sifat yang disifatkan oleh Ummu Ma'bad. Dia kebetulannya seorang Badawi, padang pasir, nalurinya bersih, lidahnya lancar. Dia menceritakan dengan bahasa yang paling indah tentang tetamunya pada hari itu, iaitulah Nabi SAW. Faqala indaha, faqala indaha, faqala indaha. Qala makna apa? Qala indaha ay istaraha waqtal qailulah. Jadi tengah hari Nabi SAW, tidur Nabi sebelum zuhur pada hari itu ialah di khemah Ummu Ma'bad. Wa ra'at min ayati nubuwwatihi fi syah wa halbiha labanan katsira fi sanatin mujdibatin ma baharal uqul. Dan dialah yang melihat mukjizat Nabi SAW pada seekor unta betina yang diperah Nabi SAW mengeluarkan susu yang sangat banyak pada tahun kemarau panjang yang mendatangkan kepelikan pada akal. Dukhuluhu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian kita baca sikit lagi Nabi SAW masuk Madinah. Wa qad kana balagal ansara makhrajuhu min Makkah wa qasduhu iyyahu. Jadi Ansar sendiri pun dah sampai berita bahawa Nabi SAW dah keluar daripada Mekah. Dan Nabi SAW menuju ke perkampungan mereka. Fakanu kulla yawmin yakhrujuna ilal harrah yantadhirunahu. Jadi merekanya tiap-tiap hari pergi ke Harrah. Harrah ni iaitulah geografi Madinah. Madinah kita kena tahu pintu masuk dia ada Harrah. Iaitulah ada batu hitam panas. Ini geografi Madinah itu sendiri. Jadi pintu masuk daripada selatan ada Harrah. Sebagaimana pintu masuk ataupun pintu keluar daripada utara juga ada Harrah. Batu hitam. Yang tazirunahu. Jadi mereka keluar sampai ke Harrah. Sampai ke sempadan sana, kawasan batu hitam. Yang payah nak buat khemah. Itu bukan kawasan orang duduk lah. Itu kawasan luar dah. Mereka menunggu kedatangan Nabi SAW. Setiap hari mereka pergi. Falamma kana yaumul isnain asani asyara min Rabiul Awal. Ini dia 12 Rabiul Awal. Ini muncul angka inilah. Masa Maulid baru ni belum muncul angka ini. Muncul dengan cara dhaif. Ini kuat bahawa Nabi SAW tiba di Madinah pada bulan Rabiul Awal 12 hari bulan. Sebagaimana wafat Nabi SAW, kita akan baca nanti, ialah 12 hari bulan. Hari Isnin juga. Ala ra'si salasa asyara sanah min nubuwwatihi SAW. Usia kenabian, usia dakwah Nabi SAW, sejak wahyu pertama ialah 13 tahun. Wafahum Rasulullah SAW hina ishtadda ad-duha. Jadi tibalah Nabi, berbetulan ketibaan Nabi SAW. Waktu itu duha dah perik. Wa kana qad kharaja al-ansaru yawma idzin falamma qala alaihim raja'u ila buyutihim. Kisahnya orang Ansar seperti biasa, tiap-tiap hari mereka keluar menunggu Nabi SAW. Tapi apabila dah terik matahari, mereka baliklah. Jadi hari itu pun sekejap je. Lepas waktu duha sikit, mereka balik, Nabi SAW tiba. Jadi Nabi tidak disambut oleh sesiapa. Fakana awwalu man basara bihi rajulun minal Yahud. Kebetulannya yang dapat melihat Nabi SAW daripada jauh ialah seorang lelaki daripada Yahudi.
Wa kana ala sathi utmih. Dia duduk di atas atap utmih. Ini pun satu yang patut kita tahu. Ya. Kalau kita baca hadis Nabi SAW, acak juga hadis Nabi datang daripada utmih. Nama dia atam. Ini patut kita kenali Madinah di zaman Nabi SAW. Ya. Antara pembaharuan Yahudi lah ataupun pembawaan Yahudi di Madinah. Yahudi ni kita tahulah bangsa pengecut, penakut. Ya. Mereka selalu menjaga keamanan, keselamatan. Jadi ketika di Madinah, mereka buat atam. Atam ni macam bangsa lah. Ya. Ataupun khemah, ataupun sedikit binaan kecil di bukit, terutamanya Bukit Uhud. Kawasan-kawasan tinggi dia akan buat sebagai tempat meninjau. Jadi mereka selalu ada di situ. Pengawal-pengawal mereka ditugaskan di sana. Nabi SAW pun acak juga hadisnya singgah di tempat itu dan Nabi bercakap tentang tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Jadi Yahudi ada seorang tu dia duduk di utmih ini di bangsalah ataupun binaan kecil meninjau daripada kawasan tinggi. Fanada bi'a'la sautih ya bani Qailah. Jadi bila dia tengok Nabi SAW datang, dia panggil Arab, Aus dan Khazraj. Dia tengok hari-hari Aus dan Khazraj menunggu seseorang. Dia kata, wahai Bani Qailah. Qailah ni mungkin nama salah seorang daripada nenek moyang Aus dan Khazraj inilah. Yahudi biasalah dia suka pelekeh orang. Ya. Dia kata, wahai keturunan Qailah. Ni orang tua bodoh mana ni. Ya. Haza jaddukumul ladzi tantazirun. Ni nenek kamu, datuk kamu yang kamu tunggu ni dah sampai, dia kata. Maksudnya Nabi SAW. Fa kharajal ansaru fi silahihim. Jadi Ansar keluar dengan senjata mereka. Maksudnya bersiaplah. Orang dulu kalau bawa senjata maksudnya bersiap. Macam orang Melayu kita dulu lah bawa keris. Maksudnya majlis rasmi. Fatalaqawhu wa hayyau bi tahiyyatin nubuwah. Lalu mereka menyambut dan mereka ucap selamat datang dengan ucapan ya Nabi Allah. Wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ala Kalsum ibn al-Hadam. Jadi persinggahan Nabi SAW ialah di selatan Madinah. Kampungan di situ namanya Quba. Di rumah Kalsum bin Hadam. Kalsum ni lelaki itu bin, ya. Wa qila bal ala Sa'd bin Khaisamah. Ada kata bukan Kalsum, Sa'ad. Wa ja'al muslimuna yusallimuna ala Rasulullah. Jadi orang Islam datang ucap salam kepada Nabi SAW. Wa aksaruhum lam yarahu ba'du. Kebanyakan mereka belum kenal Nabi SAW yang belum melihat itulah pertama kali mereka menjadi sahabat dengan sebab melihat Nabi SAW. Fakana ba'duhum aw aksaruhum yadhunnuhu Aba Bakr likasrati syaibatihi. Dan ada yang bertukar mana Nabi mana Abu Bakar. Ada yang kata Abu Bakar Nabi itu ialah Abu Bakar. Abu Bakar itu Nabi. Ya. Kerana Nabi kita banyak uban dah. Nabi kita uban awal. Ya. Kerana banyak menanggung beban. Falamma ishtaddal harru qama Abu Bakrin bi thawbin yughallilu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila panas, Abu Bakar yang bangun melindungi Nabi SAW. Sebabnya orang duk lindung Abu Bakar. Orang sangka Abu Bakar itu Nabi. Ya. Abu Bakar pula yang meneduhkan Nabi SAW. Fatahaqqaqan nas hina idzin Rasulullah SAW. Ketika itu baru orang tahu mana dia Rasulullah, mana dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saya nak baca sikit lagi. Hari ini kita baca sirah. Ya. Istiqraruhu sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wa ta'rikh al-Masjid Nabawi. Nabi menetap di Madinah
dan sejarah Masjid Nabawi. Aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Quba ayyam. Jadi Nabi duduk di Quba berhari-hari juga. Wa qila 14 yaum. Ada kata sampai 14 ya. 2 minggu. Wa assasa hina idzin Masjid Quba. Nabi mengasaskan Masjid Quba. Masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Ahaqqu an taquma fi. Thumma rakiba bi amrillahi ta'ala lah. Wa adrakathu al-jum'atu fi Bani Salim ibn Auf. Kemudian dia naik semula kenderaan dengan perintah Tuhan supaya dia beralih. Hari itu hari Jumaat. Jadi Nabi sempat berjumaat di perkampungan Bani Salim. Hari ini masjid itu nama dia Masjidul Jumaat. Boleh ziarah masjid itu di tepi jalan hari ini. Wasallaha fil masjidil ladzi fi batni wadi Ranuna. Jadi Nabi sembahyang di masjid. Nabi sembahyang Jumaat, bukan Jumaat Islam yang pertama. Wa raghiba ilaihi ahlu tilka diyar an yanzila alaihi. Semua perkampungan galakkan Nabi SAW singgah di kampung mereka. Mereka menjemput. Mereka kata, tengok, da'una fa'innaha ma'murah. Semua menjemput Nabi SAW supaya singgah di perkampungan mereka, menetap di perkampungan mereka. Dan masing-masing pegang tali unta Nabi SAW. Tapi apa Nabi kata? Da'uha. Lepaskan unta aku. Fa'innaha ma'murah. Kerana dia sedang mendapat perintah. Sebab itulah hijrah ini perjalanan wahyu sebenarnya. Ya. Hatta unta pun tahu di mana yang sepatutnya dia berhenti. Falam tazal naqatuhu sa'iratan bih. Maka unta Nabi SAW berjalan. La tamurru bidarin min duaril ansar illa raghibu ilaihi fi nuzuli ilaihi. Tidak terlepas satu kampung melainkan semua menjemput Nabi SAW sehingga di perkampungan mereka. Wa yaqulu da'uha fa innaha ma'murah. Ucapan Nabi sama, lepaskan. Kerana untuk ini diperintahkan. Falamma ja'at mawdi'a masjidihil yaum barakat. Sehinggalah sampai di tempat masjid Nabi SAW pada hari ini itu, tiba-tiba untanya berhenti. Walam yazal anha sallallahu alaihi wasallam hatta nahadat wasarat qalilan. Nabi belum turun lagi sehinggalah berdiri sekejap, kemudian berjalan sedikit, summa tafatat wa raja'at fa barakat fi mawdi'iha al-awwal. Tiba-tiba unta ini berpaling kembali dan berhenti di tempat tadi juga. Maknanya itulah tempatnya berhentinya. Fa nazala anha sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah Nabi SAW singgah. Wa dzalika fi dari Bani Najjar. Perkampungan itu namanya perkampungan Bani Najjar. Yang pernah kita sebut sebelum daripada ini, iaitulah keluarga Nabi SAW. Okey, kita sambung sikit lagi ya. Wa dzalika fi dari Bani Najjar. Jadi tempat itu perkampungan Bani Najjar. Wa hamala Abu Ayyub radhiyallahu anhu rahla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila manzili. Jadi Abu Ayyub lah paling gembira sekali. Dia ketua keluarga Bani Najjar ketika itu. Dia bawa kenderaan dan barang-barang Nabi SAW ke rumahnya. Kita tahu Abu Ayyub mulia dia dengan sebab memuliakan Nabi SAW. Hari ini dia dimuliakan di Istanbul, di Konstantinopel, di jauh dia ditanam kuburannya di sana. Ya. Washtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawdi' al-masjid. Dia Nabi tekad untuk beli, ya, walaupun orang nak bagi Nabi tak nak, Nabi nak bayar juga. Wa kana mirbadan liyatimain. Asal masjid Nabi hari ini tu, itulah kawasan masjid asal tu, kawasan Raudah terutamanya, itu asalnya mirbad, iaitulah tanah lapang kosong
yang biasanya diletak unta bagi dua anak yatim. Wa banahu masjidah. Bina masjid wa huwa masjidul an wa buniya li ali Rasulillah SAW hujarun ila janibihi. Dan untuk keluarga-keluarga Nabi SAW, isteri-isterinya, dibina bilik-bilik di sebelah masjid itu. Wa amma Aliun radhiyallahu anhu, seorang lagi yang tertinggal di Mekah, iaitulah Ali radhiyallahu anhu. Fa aqama bi Makkah raisama adda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kanat indahu wa ghaira dhalika thumma lahiqa bi Rasulillah. Dia masih duduk di Mekah. Tugasnya ialah tugas menunaikan amanah Nabi SAW. Ini pelik Nabi kita SAW. Walaupun dibunuh, walaupun dihalau, walaupun dihukum bunuh oleh kaumnya, dia masih lagi diberi kepercayaan untuk menyimpan amanah. Lalu dia, Ali lah yang ditugaskan untuk menyerah amanah-amanah orang dan lain-lain tugasan. Selesai, barulah dia datang bertemu Nabi SAW. Jadi untuk hari ininya, untuk tengah hari ini, saya rasa sekadar itulah yang sempat kita baca daripada sirah Nabi SAW. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita telah selesai untuk sesi yang kelima. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi bacaan doa matan ni pada malam ni pukul 10.15 malam. Jadi dia jemput hadir bagi yang berkelapangan lah. Jadi wallahu alam, kita tunggu, kita tutup majlis kita dengan takbir kafarah dan salat.